ready ke? Okey. Boleh mula Kak? Okey, kita beri salam dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dengan izin Allah, masih diberi kesempatan, rezeki, kelapangan masa dan kesihatan untuk sama-sama kita belajar macam mana kita baca hadis, macam mana kita melayani hadis, macam mana kita memahami hadis. Sebab tak apalah, benda ni memang macam sukar sikit lah untuk kita memahaminya dan kita belajarkan, kita baca seorang-seorang, tapi itulah nikmat yang Allah bagi, itulah orang kata, itulah kemanisan yang kita dapat bila kita istiqomah dan jismuni. Walaupun tak ramai yang berada di kesukaran macam ni, tapi kita ada kemanisan. Siapa yang mana diberi istiqomah tu, alhamdulillah Allah izinkan, mana ada kemanisan dekat situ untuk orang kata satu perjuangan kita lah untuk hadis ni kan. Tak ramai yang berminat untuk mendalami hadis, tapi kita, Allah pilih kita, dia cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW, tanda kita bergerak untuk menghidupkan sunnah-sunnah bagi dia SAW. Dengan itu kita serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida dan puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang saya kasih, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla diberikan kita ruang untuk meneruskan pengajian pada pagi ini dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dah kongsikan 2 hadis dalam grup tu. Hadis ini membicarakan tentang mawaqitus salat, tentang waktu-waktu salat ya. Jadi waktu salat ini merupakan satu perbahasan yang dianggap penting kerana kita mengerjakan salat ni berdasarkan waktu kan. Cuma sekarang ni kita dah ada takwim, kita boleh tengok dalam internet, Google je waktu solat jakim, kita dah jumpa jawapan kan. Zaman Nabi SAW dahulu ataupun pada zaman-zaman dahulu mereka berpandukan cahaya matahari ya. Baik, untuk menentukan waktu solat. Kita sekarang mudah. Cuma sekarang ni kita nak tengok perbahasan sedikitlah tentang waktu solat dalam konteks yang lebih luas. Ibu ya. Baik, siapa yang nak mulakan bacaan hadis ni dalam Sahih Muslim? Okey, ada yang nak tawarkan diri ke? Volunteer. Saya nak cuba Ustaz. Okey, Ibu Azia, tafadhali. Nabi qala wa haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi haddatsana Abdus Qala haddatsana. Ada qala sebenarnya. Qala haddatsana Abdus Samad haddatsana wa hamma. Qala kena dia sebelum haddatsana je dia kena baca qala dulu. Dia sebenarnya asalnya sekejap Ibu Azia. Asalnya dia ada qala tapi dari sudut penulisan tu dia buang untuk tujuan ringkasan. Tapi dari sudut bacaan dia baca juga. Okey, semula qala haddatsana. Qala haddatsana Abdus Samad. Qala haddatsana Hammamun. Hammam. Haddatsana Qatadah an Abi Ayyub an Abdullah bin Amri. Dia baca kalau nak sambut Ibni Amrin. An Abdullah bin Amrin. Kalau berhenti pun Amri. Kalau berhenti Amar. Abi Ayyub an Abdullah bin Amr. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillul rajul katulihi ma lam yahdur al-asr wa waqtul asr. Okey, berhenti dulu. Ma lam yahduril asr. Sambung.
Maksudnya malam yahduril asr. Okey, noktah dulu situ. Malam yahduril asr wa Okey. waqtul asr malam tasfarra syams wa waqtu Okey, salatil berhenti dulu. Dia sampai ayat sebelum waktu je, ibu berhenti dulu. Malam tasfarra syams. Okey, berhenti. malam tasfarra syams Okey. wa waqtu salatil maghribi malam yaghib asyafaqu wa waqtu salat. Okey, berhenti kan? Ada waktu tu. Waktu ya Ustaz. Kalau berhenti memang baca malam yaghib asyafaq, tapi kita nak sambung kan? Malam yaghibis syafaq. Malam yaghibis syafaq wa Okey. waqtu salatil isya. Boleh berhenti isya Ustaz? Tak apa. Yang tu dia boleh je nak berhenti kalau tak sempat nafas. Wa waqtu alatil isya ila nisfil laili awsaq wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu syamsu fa idza Malam tatlu'is syams. malam tatlu syamsu fa Okey, idza berhenti dulu. Sebab tu ayat lain pula. Malam tatlu'is syams. malam tatlu syams Tatlu'i syams. malam tatlu syams fa Okey, idza berhenti. tala'at Okey. asyamsu fa amsik an salah Anis salah. Dia Ash- memang baris mati, tapi kita nak sambung, kita kena bariskan. Kalau berhenti an as-salah kan, tapi kita nak sambung anis salah. asyamsu fa amsik anis salah fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Azia. Barakallahu fikum. Wa zadakumullahu ilman wa hirsan insya-Allah. Jadi hari ini kita tengok hadis ni dahulu. Hadis ini Ibu Aziah dulu Hadis ini merupakan riwayat Imam Muslim. Jadi siapa guru Imam Muslim di sini? Ahmad bin Ibrahim. Okey, alhamdulillah. Ahmad bin Ibrahim. Gelaran dia apa? Gelaran Ahmad Ad-Dawraqi. Okey, Ad-Dawraqi. Okey, siapa pula sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni? Abdullah bin Umar Amru. Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma ke radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhuma. Anhuma, sebab ayah dia pun sahabat Nabi kan. Sama ada Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Ammar, semuanya radhiyallahu anhuma. Okey. Terima kasih banyak Ibu Aziah atas bacaan dan juga dapat menjawab soalan yang sangat baik, cemerlang. Okey, siapa yang nak tolong saya bagi terjemah hadis ni? Mungkin Ifah ada kan? Ada Ustaz. Okey, Ifah silakan Ifah. Mula waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu solat zuhur apabila matahari tergelincir. Tergelincir Ustaz ya? Tergelincir, betul. Matahari tergelincir dan bayang lelaki sama panjang dengan diri dia. Malamnya. Sampai waktu zuhur tu sampailah belum masuk asar. Dan waktu asar sehingga matahari tidak kuning, dan waktu solat maghrib sehingga langit merah. Ifah. Ya Ustaz. Boleh tak minta Ifah terangkan maksud ni macam Ifah sedang mengajar. Maknanya ada kakak-kakak ni, ibu-ibu ni nak tahu Ifah baca Arab tu apa terjemahan dia, dan boleh pelan-pelan sikit Okay, boleh Ifah mula balik waktu zuhri, Ifah baca yang Arab punya dan terjemahan. Waktu zuhri idza zalat asyams. Waktu zuhur masuk apabila matahari tergelincir.
wa kana dhillur rajul katulihi, dan bayang-bayang lelaki itu sama panjang dengan diri dia. Malam yahdur al-as, waktu zuhur tu, Selagi mana tak masuk asar kan. waktu zuhur. Waktu zuhur tu adalah selagi mana tidak masuk waktu asar. Wa waktul asri malam tasfaru Maksudnya syams. bayang kita tu sama panjang dengan kita selama mana tempoh tu lah, selama mana asar tak masuk. Bayang dia punya kadar panjang bayang dia tu. Okey, teruskan. Wa waktul asri malam tasfaru syams, dan waktu asar selama matahari tidak kuning. Okey, selagi mana matahari tak kuning, selagi itulah waktu asar kan. Okey. Wa Dia panggil kekuning-kuningan. Tasfarruan ni kekuning-kuningan. Teruskan. waktu solat maghrib malam yaghib asy-syafaq, dan waktu solat Sambung, maghrib bila sambung malam yaghibi. Bariskan. malam yaghib asy-syafaq, waktu solat maghrib selama tidak merah langit. Okey, selama mana tidak hilang Tak cahaya hilang. merah. Yaghib tu malam yaghib. Selama mana tidak hilang langit merah. Cahaya merah. Cahaya merah. Wa waktu solatil isya ila nisfil lail al-awsat, dan waktu solat isya sehingga pertengahan malam. Baru malam. Waktu solatis subh min tulu'il fajr malam tatlu'is syams, dan waktu solat subuh daripada terbitnya fajar sehingga matahari terbit, Fa idza tala'at asy-syams fa amsik an solah. Apabila Fa idza tala'atis syams. fa idza tala'atis syams fa amsik 'ala solah. Apabila matahari terbit, tahanlah diri daripada solat. Maksudnya jangan solat dah masa matahari terbit. Fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitan. Kerana matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Okey, terima kasih banyak Ifa, jazakumullah khairah. Jadi itu tentang waktu solat yang 5 kan. Jadi waktu solat ni mula nak solat apa tu? Ibu? Zuhur kan? Sebagaimana saya ada terangkan ke sebelum ni. Solat ni dia kira dengan zuhur dulu ya. Berdasarkan hadis, berdasarkan ahli falak pun dia kira dengan zuhur dulu dan berakhir dengan subuh. Itu cara kiraan solat. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bukan mula dengan subuh dulu. Tapi boleh juga nak mula dengan subuh dengan nisbah mengikut siang. Ikut siangnya subuh dululah. Tapi kalau mengikut solat, urutan solat itu sendiri, dia mula dengan zuhur. Ya, mula dengan zuhur, berakhir dengan subuh. Baik, sekarang ni Nabi nak ceritanya waktu solat zuhur tu dia apabila bayang kita sama panjang dengan diri kita sendiri. Baik. Jadi cerita dia, maka ulama pembahaslah bahawa waktu solat ni dia ada waktu yang dipanggil sebagai waktu afdal, waktu utama mengerjakan solat. Kemudiannya ada waktu yang dipanggil sebagai waktu ikhtiyari. Ya. Waktu ikhtiyari ni maknanya waktu kita bebas nak solat pada bila-bila masa pun. Dan satu lagi waktu ittirari, ini waktu-waktu terdesak. Waktu terdesak menunaikan salat di hujung-hujung waktu. Baik. Jadi sekarang ni kalau kita bincang tentang waktu solatul zuhur. Okey, waktu afdal solat zuhurnya ialah pada awal waktu dalam keadaan biasa, ya, dalam keadaan biasa. Bagi sesiapa yang berada di negara yang panas, terutamanya negara yang dia tak ada kemudahan lah. Sekarang ni kalau di Saudi walaupun panas, masjid ada aircon kan. Tapi kalau bukan semua tempat, ada tempat yang di tengah-tengah jalan ataupun di negara yang sekarang ni antara negara yang panas di dunianya Pakistan 50 darjah. Ya. Ataupun di Somalia ataupun di apa nama tu Sudan. Kalaulah waktu panas terlalu panas pada waktu zuhur, maka Nabi SAW pun sebut abridu bizuhri,
tunggu teduh dahulu untuk menunaikan salatul zuhur. Maka apabila ada soalan ke? Tak ada. Baik, sorry. Jadi dalam memahami hadis Nabi tadi, abridu bizuhri fa innal harim macam mana fa inna shiddatal har min fayhi jahannam atau kama qala. Sesungguhnya kepanasan matahari ini merupakan hembusan api Jahannam. Baik. Jadi begini ibu-ibu, bapa sekalian, ada sebahagian ulama menyatakan waktu terbaik menunaikan zuhur sama ada panas ke tak panas ke tetap pada awal waktu. Cuma Nabi SAW memberikan keringanan, kalau panas sangat tu lewatkan sedikit. Tapi mana yang utama? Yang utamanya awal waktu. Cuma bolehlah nak ringankan sedikit. Baik, satu pandangan. Rasanya itu mazhab Syafi'i kot. Tetapi pandangan ulama yang lain seperti Hambali, kalau tidak silap saya, dalam cuaca yang terlampau panas di negara-negara ataupun tempat-tempat yang panas, maka yang terbaik ialah kita melewatkan sedikit salatul zuhur. Kerana apa? Kerana maksud daripada salat ialah al-khusyuk. Jadi kalau kita salat dalam keadaan terlampau panas, di mana terhasilnya khusyuk tersebut? Jadi dia tak tercapai maksud yang utama. Justru melewatkan salatul zuhur sehingga cuaca agak teduh sedikit merupakan langkah yang terbaik mengikut sebahagian ulama yang lain. Baik, satu perkara. Perkara yang kedua, apabila kita menyatakan salat zuhur ni, ia merupakan waktu kembar dengan asar. Sebagaimana waktu salatul maghrib dia kembar dengan isyak. Ya. Zuhur kembar dengan asar, maghrib kembar dengan isyak, menyebabkan kita boleh jamak antara salatul zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, dan jamak itu terbahagi kepada dua bentuk. Ya. Jamak yang pertama dipanggil sebagai jam'ul hakiki. Memang betul-betul jamak. Sebagaimana kita musafir, sebagaimana ibu yang sakit ingin bersalin, sebagaimana orang terperangkap dalam jam, sebagaimana doktor yang terpaksa menguruskan pembedahan dalam tempoh yang panjang, maka mereka dibenarkan untuk jamak, dan jamak itu artinya jam'ul hakiki. Betul-betul solat jamak. Solat zuhur dalam pukul 2 petang 4 rakaat, kemudian habis salatul zuhur, terus salatul asar 4 rakaat. Okay, itu jam'ul hakiki. Tapi ada satu lagi jamak yang dipanggil sebagai jamak suri, ya. Jamak suri. Okey, macam ni aja suri, ya. Suri, saya tulis di ruangan komen. Okey, suri. Jamak suri ni berarti dia macam jamak tapi dia bukan jamak hakiki. Bermaksud dia solat zuhur pada lewat-lewat waktu, dalam 4 suku baru dia salatul zuhur. Habis sahaja salatul zuhur, duduk sekejap, asar masuk, dia terus salatul asar. Jadi dia tak sulit lah. Tama-tama kalau orang sakit kan, kalau solat zuhur bangun ambil wuduk solat zuhur, kemudian asar bangun pula nak ambil wuduk salatul asar, itu memberatkan. Maka ada cadangan untuk jamu suri bagi orang yang sakit dan sebagainya. Solat zuhur pada hujung waktu, habis solat zuhur duduk sekejap, terus salatul asar dengan 4 rakaat. Itu dipanggil jamak suri. Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sehubungan kita sebutkan bahawasanya zuhur dengan asar ni dia waktu kembar, justru mengikut mazhab Maliki. Puan-puan, ya, bukan mazhab Syafi'i, dan ini bukan mazhab majoriti. Ini mazhab Maliki. Mereka menyatakan waktu zuhur ni boleh solat lagi. Solat zuhur tu boleh lagi solat pada waktu asar. Okay, sekarang ni boleh tak saya cek sekejap Kita cek bila waktu solat asar sekarang ni, pukul berapa ni. Saya tak ingat waktu solat. Boleh tak siapa-siapa tolong saya, Kak Anis ke? Kak Anis Arsila, tolong cek waktu solat dan tolong type di ruangan cek semua solat zuhur sampai ke subuh. Terima kasih Kak. Okey, asar pukul 4.46. Ya, asar pukul 4.46.
Kita saya terangkan dulu. Mengikut mazhab Maliki, walaupun asar tu pukul 4.46, ya, 4.46, tapi kita dibenarkan lagi untuk solat zuhur tu secara adab, bukan secara tunai, pada pukul 4.46. Kerana mazhab Maliki menyatakan kita masih ada ruang untuk menunaikan solatul zuhur apabila masuknya waktu asar, dengan kira-kira kita sempat menunaikan 4 rakaat lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Ya, lebih kurang dalam 10 ke 15 minit. Artinya kalau ada orang solat zuhur pukul 4.50, kalau 15 minit dia buat, kalau 10 minit 4.56, kalau 15 minit pukul 6.51 minit lah kan. Okay, maknanya dalam pukul 5.1 minit baru habis solatul zuhur. Jadi kalau ada orang solat zuhur pukul 4.50, dia tamatkan dalam tempoh 5 minit sebagai contoh, masih lagi dikira sebagai solatul zuhur dalam bentuk solatul zuhur adaan, secara tunai, bukannya qadaan. Itu mazhab Maliki. Tapi jangan buat begitu pula ibu-ibu sekalian, ya. Saya nak ceritanya zuhur dengan asar ni dia waktu berkembar. Kalau ikut Syiahnya, kalau kita nak solat asar pada waktu zuhur pun boleh, kita nak solat zuhur pada waktu asar pun boleh, cuma yang terbaik asingkan zuhur, asar. Itu pandangan geng-geng Syiah. Mungkin sebahagian Syiah, mungkin bukan semualah, wallah alam, ya. Baik. Jadi kembar di situ. Satu, selesai waktu zuhur. Waktu zuhur ni yang specialnya apa dia? Cuba ibu-ibu kongsikan dengan saya. Apa specialnya dengan solat zuhur dan waktu zuhur itu sendiri? Okay, terima kasih Kak Anis, ya. Jazakumullah khairah. Okey, nanti ni jadi panduan untuk perbincangan kita ni, Okey ibu-ibu, puan-puan sekalian, kakak-kakak, apa keistimewaan waktu zuhur dan solat zuhur itu sendiri? Siapa boleh share? Bagi kerehatan daripada kesibukan kerja, Ustaz. Macam mana Kak Anis? Mana? Saya rasa dia bagi kita macam kerehatan lah. Waktu kita siang tu kan kita sibuk dengan kerja. Okey. Waktu kerehatan. Okey. Terima kasih banyak, betul. Itu daripada sudut, kita panggil apa ya, sudut psikologi kita lah kan, sudut kemanusiaan kita. Okay. Ada yang lain? Tengah penat kerja, kita mengadu pada Allah dengan salatul zuhur. Okey, ada yang lain tak? Kak Syida, apa specialnya waktu dan salat zuhur itu sendiri dibandingkan dengan yang lain? Kalau kita macam kita untuk kita take a break lah, untuk masa kita ambil masa untuk rehat Tu sama jawapan Kak Anis, Kak Aci. Ayat je beza, ya, ayat beza. Okay. Ya Ustaz. Tak apa, fikir dulu Okey. Ya. Siapa lagi yang boleh bagi cadangan? Kak Ana. Diam Kak Ana hari ni. Dia terkeluar Ustaz, line dia tak okey pagi ni. Tadi masuk. Oh ya ke? Okey. Kita masuk balik semula. Okey, Puan Halimah? Dah ada Ustaz, Kak Ana. Itulah ada Kak Ana ni. Tadi dia kata dia terputus tadi. Okey, Puan Halimah? Okey, tak ada. Okey, siapa boleh jawab? Mana Kak Salina ada? Kak Salina. Akak ada tapi akak tak tahu jawapan dia. Okay, Akak selalu sama je macam tu. Akak rasa macam kita sibuk-sibuk, so hari tu hari yang sibuk, jadi untuk break sekejap daripada apa sama jawapan yang Kak Syida dengan Kak Anis tadi. itulah sama je. Itu yang kedua. Memohon untuk dapat keberkatan rezeki boleh Ustaz?
Tak boleh. Mana jadi kepekatan rezeki ya? Tak boleh. Saya nak Teka dia je. jawapan yang dia special untuk Zuhur je. Yang dia special. Tak ada Oh, pada solat lain. special untuk Zuhur. Okey, solat Zuhur ni bagi orang lelaki ada berapa kali seminggu? 6. Sama lelaki 6 dengan perempuan. kali. Enam. Yes, solat Zuhur dalam suasana yang biasa. Bukan dalam suasana sekarang ya. Hanya ada 6 bagi orang lelaki. Bagi orang wanita dia ada pilihan 6 ataupun 7 kan. Oh, sebab Standardnya wanita 7 kali lah solat Zuhur. Tapi ada masa boleh jadi 6 juga kalau ibu pergi solat Jumaat di masjid di tempat yang dibenarkan lah. Baik. Solat Zuhur juga yang specialnya dia ada solat qabliyah dan solat ba'diyah. Solat lain tak ada, subuh qabliyah aja. Asar tak ada dua-dua. Maghrib ada ba'diyah. Isyak ada ba'diyah, tapi Zuhur dia ada qabliyah dan ba'diyah. Dan yang ganas lagi, sebelum Zuhur tu yang terbaiknya 4 rakaat. Siapa yang nak buat lah. Yang terbaiknya 4 rakaat. Lepas Zuhur tu 2, tapi siapa nak tambah 4, Alhamdulillah. Ni siapa yang warak raya haji macam Kak Syida boleh lah kan. Yang malas macam saya ni sembang je lah. Baik. Ustaz, time Dan tidur, ya, time tidur tu Ustaz sebenarnya. Time rehat. time tidur memang penat mengantuk. Okay. Solat Zuhur tengok bayang-bayang, waktu solat lain tengok matahari. Wow, ni special yang Ifah sebut. Tapi sebenarnya Ifah ada hadis yang lain menyatakan solat Asar pun bayang-bayang juga. Iaitu kalau bayang-bayang tu 2 kali panjang daripada kita. Dia ada hadis. Ustaz, Ya, Kak Nis? bukan ada hadis yang Nabi cakap siapa yang solat ba'diyah dan qabliyah Zuhur yang dijanjikan rumah syurga tu. Ke Zuhur? Yang dijanjikan? Rumah di syurga tu. Rumah di syurga tak, yang tu 12 rakaat dalam satu hari. Oh, 12 rakaat dalam satu hari. Yang 4 rakaat sebelum Zuhur tu dengan itu mendapat rahmat daripada Allah, dibebaskan daripada neraka. 4 sebelum dan 4 selepas. Oh, silap. Baik. Dan solat Zuhur ni ialah waktu yang dipilih oleh Allah untuk digantikan dengan solat Jumaat. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih Jumaat pada waktu Isyak? Senang sikit kan? Ataupun Maghrib, ramai sikit orang join. Dalam keadaan tak penat lah. Kalau Zuhur ni penat lah. Ramai orang di masjid tapi ramai yang tidur, ramai yang duduk sibuk makan, ramai yang duduk hanyut je kan. Kalaulah hari Jumaat tu, kalau solat Jumaat dipindah waktu Maghrib, pastilah pekerjaan pun mesti kerajaan akan ubah waktu balik kerja kan. Pukul 4 dah balik semua dah. Maghrib ready je untuk solat Jumaat pada waktu Maghrib. Masa tu fresh. Waktu malam tu awal-awal tu kita rasa segar lagi kan dibandingkan dengan waktu Zuhur. Jadi lebih tidak sesak, tidak jam. Dan kalau kita dengar khutbah pada waktu Maghrib pun okey, tak ada masalah. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala tak pilih pada waktu Maghrib. Allah Ta'ala pilih pada waktu Zuhur. Menunjukkan waktu Zuhur ni mesti dia ada kelebihan dia yang tersendiri. Sehingga kan ada hadis Nabi SAW. Tapi hadis ini dia kena tengoklah kedudukan dia hasan ke ataupun dia dhaif. Menyatakan rahmat Allah Ta'ala turun pada waktu tersebut. Ya, rahmat Allah turun pada waktu tersebut. Dan yang lebih menariknya, okey Ibu, dalam solat 5 waktu ni, solat apakah yang menurut Nabi-Nya yang paling panjang? Okay, solat apa yang paling panjang Nabi buat? Ada jawapan? Isyak. Subuh. Apa dia Ifah? Isyak ke? Isyak tak. Baca wasyamsi wadduhaha, baca walaili idza saja, baca sabbihisma rabbikal a'la. Standard. Subuh. Subuh yang paling panjang. Standard berapa muka surat kalau satu rakaat tu? 4 muka surat. Dalam 3 ke 4 muka surat ni. Dalam 3 muka surat bagi setiap rakaat. Okey, baik. Selepas solat subuh, solat apakah yang paling panjang? Maghrib. Maghrib pendek.
Kadang-kadang je Nabi buat panjang. Standardnya Nabi baca macam kuliah ataupun mana-mana surah-surah yang pendek kan. Itu je solat yang baca kuat. Kalau solat yang Zuhur, Asar tu senyap. Jadi kita tak tahu. Solat yang paling panjang selepas solatul subuh ialah solatul zuhur. Ya. Dan solat zuhur ni lebih kurang juga 3 muka surat pada rakaat pertama dan 3 muka surat pada rakaat yang kedua. Tapi bezalah dengan subuh. Subuh baca kuat, maka dia punya temponya panjang sedikit. Zuhur dia pendek sedikit je. Lebih kurang 30 ayat. 30 ayat tu gambaran kepada 3 muka surat lah. Kalau kita sebab Nabi kan biasa sebut surah Muluk ni surah 30 ayat, As-Sajadah surah 30 ayat. Dan ternyata Muluk dengan Sajadah ni lebih kurang 3 muka surat. Bukannya 30 ayat pendek-pendek macam ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu pendek-pendek. Jadi Zuhur pun lebih kurang 3 muka surat. Tapi kita solat Zuhur berapa muka surat? 1/3 muka surat? Tak juga. 3 ayat kot ya, 3 baris. Sebenarnya saya kalau solat Zuhur tu yang saya akan cepat sebab kalau waktu Macam kerja, mana? Macam mana Kak? kalau waktu Zuhur tu biasanya akak solat seringkas boleh sebab kita masa tu waktu kerja break 1 jam je. Kan? Jadi kita waktu Zuhur tu waktu makan dan waktu solat. Jadi memang rush. Memang solat-solat sunat pun tak buat waktu Zuhur tu kecuali kalau hari yang memang puasa tak payah makan, memang bolehlah buat solat-solat tu. Kalau tidak memang nak cepat je lah sebab kita rehat sejam je. Okey, tak apalah, itu pengamalan kita dan saya pun ringkas juga Kak, bukan warak pun. Boleh kalau boleh baca wal as je, kalau boleh tu pun nak kerak 2 kalau boleh. Tapi ceritanya yang kita nak tengok ni panduan sunnah. Yang Nabi buat bagaimana? Yang kita buat tak apa. Kita kekangan kerja, kita manusia yang lemah, kita mengantuk. Saya pun mengantuk pada waktu zuhur ya. Jadi nak solat qabliyah pun di rumah, ya Allah cabaran. Kalau di masjid boleh. Tapi sekarang kita solat di rumah, nak solat sebelum dengan selepas ni Allah saja yang tahu. Itu cerita lain, pengamalan kita cerita lain, tapi sunnahnya zuhur Nabi panjang. Jadi ini yang menarik perhatian. Kenapa Nabi solat zuhur panjang sedangkan itu waktu orang malas? Waktu orang nak tidur, waktu orang penat, waktu orang jam dah kepala kerana kerja. Kalau petani balik pun dah pukul 12.30 tengah hari balik, dapat tidur sekejap, kemudian nak solat zuhur, jadi kekuatan tu belum lagi padu. Panas pula tu kan. Kalau di tempat tak ada aircon panas. Tapi zuhur ni dia special. Dia waktu solat yang panjang. Adalah rahsia tu yang kita tak ketahui ibu-ibu sekalian ya. Baik. Lepas tu solat asar ni dia berakhir bila? Ifah baca tadi wa waqtu solat wa waqtul asri malam tasfarras syams. Waktu asar ni selama mana matahari tidak kekuning-kuningan. Okey, macam mana tu? Bilakah tamat waktu salatul asar? Baik, salatul asar ni pun dia terbahagi kepada 3 waktu yang dipanggil sebagai waktu afdaliyah, waktu yang paling afdal. Kalau mengikut kebanyakan ulama, waktu yang paling afdal bagi salatul asar ialah pada awal waktu. Awal waktu tu kalau kita tengok yang Kak Anis buat tadi kan, asar pukul 4.47. Jadi dah azan, dalam pukul 4.50 tamat, diberi ruang untuk orang salat 4 rakaat, lebih kurang dalam 10 minit. Jadi dalam pukul 5 minit, barulah dimulakan salatul asar. Okey, itu waktu terbaik menurut majoriti ulama. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, waktu azan dengan iqamat tu lebih kurang dalam setengah jam kan. Mereka panjang dia punya tempoh antara azan dengan iqamah. Baik. Tapi bagi mazhab Hanafi, mereka menyatakan waktu terbaik untuk menunaikan salatul asar ialah pada lewat sedikit. Jadi saya tak tahu sekarang di Malaysia, kalau di Masjid India bagaimana. Kena cek lah Masjid India di Kelang, Masjid India di Kuala Lumpur, yang dikuasai oleh dia punya AJK dia tu merupakan orang mazhab Hanafi.
mereka memang melewatkan salatul subuh dan juga salatul asar. Jadi mungkin dalam pukul 6 kot barulah mereka menunaikan salatul asar. Ya, itu mengikut mazhab Hanafi. Baik. Dan kita pula dia punya penghujung dia maghrib ni, okey, waktu makruh solat ialah 10 minit sebelum maghrib. Sesiapa yang solat dengan sengaja dalam tempoh 10 minit sebelum maghrib, ia telah melakukan solat dalam waktu yang makruh. Ya, dalam waktu yang makruh 10 minit tu. Tetapi ulama bersetuju berdasarkan hadis Nabi SAW, sesiapa yang sempat solat asar sebelum maghrib maka dikira. Okey, macam mana? Majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i menyatakan, contohlah hari tu kita terlupa solat asar. Dan saya pernah sekali dalam hidup saya ni saya terlupa untuk salatul asar. Baik, kita pun pergilah ke rumah Abang Ipar masa tu kat seksyen 17 Shah Alam ni. Sembang, tiba-tiba dekat-dekat pukul 7 tu saya pun terdetik. Apalah yang kurang hari ni kan? Fikir-fikir balik, ya Allah belum solat asar lagi. Mati-mati kita ingat kita dah solat asar. Jadi saya pun bergegas menunaikan solat asar hujung-hujung asar. Baik, tapi alhamdulillah lah ada masa lagi lah dalam 20 minit macam tu. Sekarang ni contohlah, kita memang solat asar tu dah hujung baru teringat, ya Allah tak solat asar. Kita cepat-cepat ambil wuduk, kita pun solat. Baik. Menurut mazhab Syafi'i dan majoriti ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, kalau kita sempat satu rakaat, habis dia sujud kedua tu kita pun Allahu Akbar, berdiri rakaat yang kedua, baru je Bismillahirrahmanirrahim, bunyi azan maghrib, Allahu Akbar, bunyi azan maghrib, maka solat asar tadi walaupun 3 rakaat dikerjakan dalam waktu maghrib, kesemuanya dikira sebagai tunai, adaan, tunai. Artinya pahalanya pahala solat tunai, tetapi pahalanya tak banyak lah sebab solat di hujung waktu. Pahalanya tak banyak. Sesiapa yang tak sempat satu rakaat, contohnya baru rakaat yang pertama, baru je rokok, Subhana rabbiyal azim, bunyi azan maghrib. Bunyi je azan maghrib, maka seluruh solat asar tadi sama ada kita tukar niat ataupun tidak tukar niat, sebenarnya tak perlu tukar niat pun. Secara automatik solat asar kita dikira sebagai qadaan. Solat qada, jadi pahalanya pahala qada. Dia tak standard dengan pahala tunai. Pahala tunai tadi pun dah sikit dah. Pahala qada lagi sedikit. Okey, itu majoriti ulama. Tapi bagi mazhab Hanafi, kalau kita takbiratul ihram je, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bunyi azanul maghrib, maka secara automatik solat kita tu semuanya dikira sebagai tunai mengikut mazhab Hanafi. Yang penting kita sempat takbiratul ihram. Tapi bagi majoriti ulama termasuk mazhab kita Syafi'i, yang penting kita dapat satu rakaat. Okey, nampak Sekejap ya. Ada hot chocolate. Sharing adik. Adik, sharing dengan kakak ni. Okey, tapi hati-hati jangan minum dekat dengan tu. Okey, selesai salatul asar. Okey, apa keistimewaan salatul asar dan waktu asar ni ibu sekalian? Siapa boleh kongsi? Silakan. Kak Ana memang tak ada ke? Kok Kak Ana masuk tapi Kak Ana ada kerja? Dia dekat FV je Ustaz sebab ada masalah dengan line telefon dia. Oh, ya ke? Kak Ana dengar lah ni. Zikir petang Ustaz. Ya? Kalau asar. Ada Okey, zikir petang. silakan. Suara Kak Anis putus-putus. Ada zikir petang Ustaz. Ada zikir petang. Maknanya kalau sebut zikir pagi, zikir petang tu lepas subuh dan lepas asar kan? Ya betul. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tu lepas subuh dan lepas asar kan? Okey, zikir petang. Okey, apa lagi kelebihan salatul asar ataupun waktu asar? Pertukaran shift malaikat Ustaz. Pertukaran shift malaikat. Ui. Yang pandai Kak Syida shift pula. Okey, ada zikir petang. Ada shift malaikat, kasih Kak. Okey, apa lagi ada? Asar.
amalan kita untuk hari itu ditukarkan pertukaran macam mana ya? Dinaikkan ke langit. Apa jumpa Itu Allah. malaikat tu lah. Okay. Amalan diangkat ke langit ke? Saya tak tahulah pada waktu asar tu. Rasanya doa permintaan kita dibawakan oleh malaikat. Mana bila malaikat naik ke langit, Allah tanya, apa yang hamba ku buat? Sedangkan Allah tahu. Maka malaikat kata, kami turun tadi, mereka sibuk salat, yang ini salat subuh. Kami tinggalkan mereka tadi pun, mereka sibuk salat, yang ini salatul asar. Okey, apa lagi kelebihan salat asar? Kerana dua salat ini suka dilakukan. Dua salat yang mana tu Puan Norma yang suka dilakukan tu? Salat subuh dan asar ni. Okey, salat yang suka dilakukan. Maknanya Salat. suka dilakukan dengan cara yang terbaik. Nak buat tu mudah tapi nak buat dengan cara yang terbaik. Ya Allah Okey. sebut solat al-wusta tu solat asar lah Ustaz kan? Salat wusta mengikut pendapat yang paling kuat lah. Hmm. Tapi Allah saja yang tahu jawapan yang sebenarnya. Okey, apa lagi kelebihan salatul asar? Lebihkan ibadat selepas asar di hari Jumaat, Ustaz. Macam mana Syahna? Lebihkan ibadat, itu yang saya pernah dengar lah. Lebihkan beribadat pada hari Jumaat selepas asar. Okey, Kak Arsha kan? Betul ke Kak Arsha? Ya, saya, Ustaz. Okey, saya selalu tengok Kak Arsha alias Syidah alias adik-beradik ke apa sebenarnya? Sekampa senegeri Ustaz. Sekampa. Oh ya ke? Bukan adik-beradik lah Okey, maknanya solat asar Jumaat ada special. Waktu tu waktu kabul doa kan? Okey. Apa lagi? Asar. Ifah, apa Ifah? Asar. Sama macam yang sebut. Apa dia? Sama je Ustaz dengan yang Sama tadi je. sebut. Ada lagi. Ifah ada lagi. Solat asar ni juga dipanggil solat barat, solat dituduhan. Yang mana kata Nabi SAW, man sallal bardain dakhalal jannah, siapa yang salat subuh dan asar, yakni dengan cara yang terbaik, masuk syurga. Salat barat, salat teduh kan. Okey, ada lagi tak? Salat asar ni apa dia? Ustaz, jangan tanya jap. Mm-mm. Memang yang ada kan hadis yang mengatakan melewatkan solat asar ke hujung waktu tu. Ada tak hadis yang mengatakan tentang melewatkan asar ke hujung waktu? Ada yang dipegang oleh mazhab Hanafi, melewatkan salatul asar tu. Tapi saya pun lupalah apa hadis dia. Kalau yang subuh ada, asfiru bis subuh, tunggu subuh tu cerah dulu, baru salat subuh, kerana ia membanyakkan pahala. Itu yang pegang oleh Hanafi. Asar pun ada, dia punya hujah dia daripada hadis, menyebabkan dia lewatkan salatul asar. Yang hari Jumaat sahaja tu ke ataupun memang Memang setiap hari Hanafi melewatkan subuh. Mazhab lain tak timalah hadis penghujahan yang digunakan oleh Hanafi tu. Jadi masing-masing ada hujah lah. Jadi kita mazhab Syafi'i memang digalakkan solat awal. Mazhab Syafi'i hanya isyak saja yang terbaik salat lewat. Itu pun jika, kalau orang lelaki, jika pihak masjid melewatkan salat isyak jamaah. Tapi realitinya tak mampu. Realitinya tak mampu. Dan zaman Nabi pun, Nabi sekali je melewatkan salatul isyak. Yang lain semuanya Nabi solat dalam keadaan biasa. Okey. Ada lagi tak kelebihan salatul asar? Salat asar merupakan satu-satunya salat yang tidak ada qabliyah dan ba'diyah. Habis tu yang salat sebelum asar 4 rakaat, itu salat sunat, bukan salat rawatib. Dia tak ada rawatib qabliyah dan ba'diyah, itu hanya salat sunat yang bolehlah kita nak panggil salat qabliyah, tapi dia bukan salat rawatib. Okey. Salat yang tiada rawatib. Apa dia Kak? Tentu kita ingat dia solat mutlak je lah kan? Salat sunat mutlak, Tak tapi boleh, boleh je salat qabliyah asar pun boleh, tapi dia bukan rawatib lah. boleh sebut jugalah. Boleh je sebenarnya. Dia hanya istilah. Sebab qabliyah ni artinya sebelum. Mana memang salat tu dikerjakan sebelum asar kan.
Tapi kalau saya niat salat sunat je lah. Sahaja aku salat sunat 2 rakaat. Okey, itu saya dah tulis di ruangan chat tu, ibu-ibu boleh tengok semua. Itulah beberapa kelebihan tentang salatul asar, ya. Dan ada lagi seperti apa dia? Nama asar pun ada disebutkan dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu dan salatul asar. Innal insana lafi khusr. Baik. Itu asar. Jadi asar ni tamat dekat dengan tamat apabila matahari kekuning-kuningan. Artinya belum maghrib lagi. Matahari ada lagi tu. Matahari ada lagi, dia kekuning-kuningan. Cuma kalau artinya itu waktu siapa yang solat lepas tu dipanggil waktu makruh. Waktu makruh. Kemudiannya bila matahari dah terbenam baru tamat sungguh waktu maghrib. Barulah tamat sungguh waktu maghrib. Waktu maghrib ni kenapa dipanggil maghrib? Kerana berkaitan dengan ghurubus syams, tenggelamnya matahari, maka solat itu dipanggil salatul maghrib. Okey, solat maghrib ni berakhir bila? Malam yaghibis syafaqah. Selama mana tidak hilangnya syafaqah. Okey, sebenarnya ibu-ibu sekalian, terdapat dua pandangan ulama dalam bab salatul maghrib. Pandangan mazhabus Syafi'i yang dipegang oleh majoriti ulama mazhabus Syafi'i, yang dipegang oleh majoriti ulama Syafi'i, salat maghrib ni dipanggil waqtun wahidun. Ada satu waktu yang pendek je untuk salatul maghrib. Iaitu cukuplah dengan kita dia panggil apa dia ya? Macam ni. Saya nak tunjuk buktilah pada puan-puan sekalian supaya tidaklah dikatakan saya ni memandai-mandai kan. Waktu al-maghrib waqtun wahidun. Ada tak macam tu Saya pun kena check dulu. Ni memang mazhab Syafi'i lah. Okey, cuba kita lihat dulu. Okey, ini Darul Ifta Jordan dalam mazhab Syafi'i. Okey. Cuba tengok Ini mazhab Syafi'i. Darul Ifta ni Jordan ni memang mazhab Syafi'i. Okey, saya bacakan. Cuba ibu-ibu tengok. Maksudnya waktu salat maghrib apabila terbenamnya matahari dan dia kekal hatta ghiyabis syafaqil ahmar, sehingga hilang cahaya merah di mega merah tu di kaki langit kan. Mana bila hilang mega merah tu maksudlah waktu isyak. Okey, satu. Wakila dan dikatakan, ya, wakila dan dikatakan. Waktu maghrib ini hanyalah at-tajahhuz lis-salah, persiapan untuk salat. Dari sudut kita ambil wuduk, satu. Wasitrul aurah, tutup aurat, dua, pakai baju. Wal azan, azan, iqamah, salat 5 rakaat, yakni maghrib, dan juga salat ba'diyah 2 rakaat. Itu je untuk waktu salatul maghrib. Jadi kalau kita kata wuduk ni at-taharah lebih kurang dalam 5 minit. Tak ada orang ambil wuduk 5 minit. Saya nak up lah. Up dia punya masa tu 5 minit. Tutup aurat pun 5 minit. Ambil wuduk 5 minit kan. Okay, baik, 10 minit dah. Azan kita kata 5 minit. 15 minit. Maghrib. Almost sekali lah azan maghrib tu 10 minit. Jadi dah 20 minit. 20 minit solat maghrib dengan 5 rakaat ni sekali ba'diyah, 20 minit lah kita katakan. Jadi kalau 20 minit semua tu hanya, okey tak apa Kak Ana hanya setengah jam. Kalau setengah jam tu masa yang saya dah up dah tu, dia punya masa-masa dia tu. Kalau setengah jam, setengah jam ke? Setengah jam lah, 10 minit kan? Sorry, bukan. 40 minit. 10 minit berwuduk, tutup aurat 10 minit, azan iqamat 10 minit, 20, solat 20 minit, jadi 40 minit. Kalau 40 minit dengan masa yang saya dah up panjang tu, sebenarnya lebih pendek. Bermakna kalau maghrib tu 7.30, pukul 8.10 minit dah habis maghrib.
Dah habis maghrib, ya. Dan bila dah habis maghrib, artinya tak adalah masa tu. Dia tunggu isyak lah pukul 8 berapa tu sekarang nanti isyak tu. Dia tak kat Anis punya tadi. Maknanya kalau maghrib pukul 7.31, 8.11 minit dah habis. Jadi nak tunggu sampai 8.45 tu, itu bukan lagi waktu salatul maghrib. Bukan lagi waktu salat maghrib mengikut pandangan wa hadzal qaul wal qaulul jadid lil Imam Syafi'i. Ini merupakan pandangan yang terbaru dipegang oleh Imam Syafi'i. Bahkan kajian menunjukkan inilah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Cuma walakinnal mu'tamad, cuma yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i dan inilah pandangan majoriti ulama ialah waktu solat maghrib tamat apabila masuknya waktu isyak, yakni hilangnya mega merah di kaki langit. Itulah pandangan yang difatwakan dan itulah pandangan yang paling tepat, ya, pandangan yang paling tepat, ya. Okey. Cuba tengok sekejap, Okey, baik. Jadi waktu maghrib tu pendek kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i. Cuma majoriti ulama termasuk Al-Imam Nawawi dia kata tak, dia tak setuju. Bagi beliau dan bagi mereka yang tepatnya waktu maghrib tamat apabila hilang cahaya merah di kaki langit, ya. Baik. Kalau mazhab Maliki dia kata apa? Mazhab Maliki dia kata yang terbaik maghrib ni pada awal waktu. Dan apabila kita kerjakan maghrib lebih daripada awal waktu tadi, 8 suku baru nak salat maghrib, berarti kita telah salat pada waktu makruh. Itu mazhab Maliki. Tapi bagi mazhab yang lain, tak ada. Tak dipanggil makruh pun, cuma tak cantik lah. Lewat salat maghrib 8 suku ni tak cantik lah. Tapi boleh tak? Boleh. Mazhab Maliki, no, makruh. Mazhab Syafi'i, tak. Siapa yang salat maghrib pukul 8 suku, itu qada, bukannya tunai. Itu qada. Mengikut pandangan Imam Syafi'i dan dipegang oleh ramai tokoh Imam mazhab Syafi'i. Cuma sebahagian ulama Syafi'i sebagaimana yang terkemuka Al-Imam Nawawi rahimahullah, Al-Khatib Syarbini, mereka menyatakan tak, maghrib tamat apabila masuknya isyak, hilangnya cahaya merah kaki langit. Baik. Persoalan dia, kalau kita pegang mazhab Syafi'i, bahawa maghrib ini dia sekejap, habis tu antara pukul 8.10 sampai 8.45 tu waktu apa? 8.11 minit sampai ke waktu 8.45 tu waktu untuk apa dia? Kosong ke? Okey, jawapan kita ialah kosong. Sebagaimana antara subuh dengan zuhur, waktu kosong. Bayangkan subuh tadi, pukul berapa tu yang Kak Anis kongsi tadi? Subuh tamat pukul berapa tu? Cuba puan-puan tengok. Berapa tamat subuh? Di ruangan chat. 7-9 minit. Ya, 7-9 minit dah tamat subuh. Mana 7-9 minit sampailah 1.22 tu. 8, 9, 10, 11, 12, 1 lebih. Maknanya lebih kurang 1 jam 20 minit, 1 jam 20 minit, 6 jam 20 minit tu, itu waktu kosong. Jadi begitulah antara maghrib ke isyak tu dan ada waktu kosong lebih daripada setengah jam tu. Itu waktu kosong. Mengikut Imam Syafi'i, ya. Lepas tu nak salat sunat apa, solatlah, tak ada masalah. Cumanya bukan salat maghrib. Maghribnya antara maghrib isyak tu dah ada waktu kosong. Baik. Apa kelebihan salat maghrib? Puan-puan sekalian, apa kelebihan solat dan waktu maghrib itu sendiri? Okay. Ataupun apa keistimewaan solat dan waktu maghrib? Ya, ya. Okey, ibu-ibu, puan-puan, silakan. Siapa nak jawab ni? Apa keistimewaan? Okey, Kak Selina. Kak Syidah. Waktu untuk berbuka puasa. Waktu berbuka puasa. Ya, waktu berbuka puasa. Jadi kalau Kak Syidah pegang mazhab Syafi'i, kena buka puasa sikit dululah. Solat dulu.
Tidak tamat waktu maghrib nanti. Okay. Apa lagi special waktu maghrib ataupun salat maghrib? Bermula hari baru. Bermula hari baru. Betul? Bermula hari baru. Okay, lagi? Saya type juga Maghrib. Waktu buka puasa. 2. Bermula hari baru. Okey, apa lagi? Ustaz kan Takbir masa raya. Ya. Okey, Ifah dulu. Apa ni Ifah? Takbir raya. Oh, kalau malam raya bermula takbir raya. Hebat. Takbir raya mana tu Ifah? Ifah, takbir raya yang mana tu mula malam tu? Dua-dua raya Ustaz. Tak. Takbir raya Idul Fitri. Adapun Idul Adha mengikut pendapat yang paling kuat ialah bermula pada subuh 9 Zulhijjah. Ya. Bukan asar Ustaz. Ha? Asar? Asar. Asar bila tu Kak? Asar 9 Zulhijjah tu asar. Tak. Tak ada ulama kata asar 9 Zulhijjah baru mula takbir ya. Pandangan yang paling kuat ialah pada 9 Zulhijjah subuh. Maknanya kita raya berapa bulan? Kita raya hari apa? Kita Kenapa raya bukan raya? 20 Julai. 10 Zulhijjah. 20 Julai. Hari Selasa kan? Okey, maknanya pada 19 Ya, Julai 20 Julai. tu, 19 Julai hari Isnin, Subuh dah boleh takbir. masa tu lah mula takbir subuh. Oh. Jadi ingatkan suami masing-masing ya. Ingatkan suami masing-masing, Ifah yang duduk dengan keluarga ataupun duduk dengan kawan, ingatkan keluarga masing-masing. Subuh 9 Zulhijjah dah mula takbir raya dah. Zuhur, Asar, ya, mula dah takbir. Sampailah hari terakhir 11, 12, 13 Zulhijjah waktu Asar. Berakhirlah takbir raya ya. Baik, apa lagi? Tak ada salat qabliyah kan? Ya, tak ada salat qabliyah. Okey, apa lagi? Adanya zikir khas selepas solat maghrib. Yang Kak Ani sebut tadi zikir pagi petang kan? Subuh dengan asar. Tapi lepas maghrib pun ada zikir special dia. Apa dia zikir special pada waktu maghrib? Ini La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul apa dia? hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali lepas maghrib? 10. 10 kali lagi. Allahumma ajirni Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7. 7. Terima kasih banyak ya. Macam itulah. Itulah beberapa kelebihan salatul maghrib. Dan bukan kelebihan, sorry. Kelebihan pun ya, keistimewaan. Kita bincang keistimewaan pada waktu maghrib. Okey. Meskipun demikian, tadi saya nyatakan waktu maghrib ni mazhab Syafi'i kata awal lagi dah habis kan. Tapi fatwa dalam mazhab Syafi'i sampai hilang cahaya merah. Tapi kita kena ingat bahawasanya waktu masuk solatul isya' mazhab Syafi'i berbeza dengan masuknya waktu solatul isya' mazhab Hanafi. Sebab itulah yang terbaik bagi masjid ataupun surau untuk melewatkan sedikit solatul isya' kan. Azan tak apa kita azan awal waktu, tapi solat isya' tu lewatkan sedikit kerana kebanyakan tempat di Malaysia mesti ada orang bermazhab Hanafi. Mazhab yang paling besar di Malaysia ni selepas mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi lah. Betul tak puan-puan sekalian? Betul tak apa yang saya katakan? Mazhab paling besar di Malaysia lepas Syafi'i, Hanafi. Betul Ustaz. Alasannya Kak Nis? Sebab Masjid India. Masjid India aja.
Sebab kan ramai orang India, orang Pakistan kat negara kita kan. Bangladesh. Bangladesh, itu semua Hanafi tu. Bangladesh, India, Pakistan. Tambah dulu-dulu ramai juga orang Turki dan Hanafi tu. Hambali tak berapa ramai, Maliki lagi lah. Hampir-hampir kita tak tahu tentang macam mana lah mazhab Maliki ni. Ustaz Ya, boleh tak- tanya? Ha. Saya selalu solat isyak sebelum tidur, boleh Ustaz? Tengok kat tidur kau apa? Dalam pukul 11 macam tu. Okey. Tak ada masalah. Bahkan yang terbaiknya memang melewatkan solat isyak lebih kurang sampai pukul 11. Itu yang Oh, terbaik. Tapi nanti kita cerita masih isyak nanti kan. Okey, baik. Tapi bagi mazhab Hanafi, isyak tu dah lewat sedikit kerana bagi mereka ada dua cahaya tu pada waktu maghrib. Satu namanya cahaya merah, satu lagi namanya cahaya putih. Asyafaqul abiyab. Cahaya merah tu pukul 8.45 tadilah. 8.45 hilanglah cahaya merah. Tapi kalau cahaya putih, boleh dikatakan dah lewat sedikit. Wallahualam berapa lama, lebih kurang 10 minit lah kot. Ya? Saya tak ingat saya kat mana saya baca lebih kurang 10 minit tu. Lebih kurang dalam pukul 8.55 barulah masuk salatul isyak mengikut mazhab Hanafi. Jadi di situlah kita mesti menyantuni orang mazhab Hanafi. Habis sahaja azan di 8.45, jangan 8.50 terus kita salatul isyak. Bagi masa sedikit, 8.55 ke 9, baru salatul isyak, barulah lega hati penganut mazhab Hanafi. Tapi mungkinlah sebahagian besar orang mazhab Hanafi di Malaysia kita ni pun tak tahu apa mazhab mereka sebenarnya. Mereka pun mengikut je. Itu tak apalah, itu cerita lain. Baik. Sekarang ni salatul isyak. Okey, apa kelebihan salatul isyak? Apa keistimewaan salatul isyak? Satu, solat isyak ni eloknya solat lewat kan? Elok lewat mengikut pandangan kebanyakan ulama. Jadi Kak Ani solat lewat isyak tu memang cantik. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang diri. Kak Ani solat dengan suami lebih baik daripada solat seorang diri. Cuma orang wanita taklah ada ketentuan pergi ke masjid. Solat di rumah lebih baik kan? Tapi kalau boleh solat berjemaah di rumah, itu lebih baik daripada solat seorang diri. Jadi kalau suami kata solat isyak pukul 9 lah, kita kata tak nak, saya nak amal mazhab yang paling baik. Saya nak amal hadis Nabi, saya nak solat isyak pukul 11. Jadi di situ berpisahlah solat. Suami solat pukul 9 dengan anak-anak, kita solat pukul 11 malam sebab nak amal sunnah. Jadi sebenarnya kita hanya mengamalkan satu sunnah yang Nabi SAW sendiri pun buat sekali je. Nabi lebih menjaga sunnah untuk salatul jamaah. Okey, satu hal. Yang kedua, kenapa kita solat lewat tu lebih baik? Kerana mengikut orang soleh. Mungkinlah kita sebahagian kita termasuk. Makin lewat tu makin khusyuk. Manakala kalau ikut orang yang macam Zulkhairi ni, pukul 11 malam, melaluklah, mengantuklah. Kalau tak mengantuk pun malas dah. 9 malam tu pun ya Allah. Dulu isyak awal lah pukul 8.30 kan. Sekarang isyak lewat 8.45. Tambah-tambah kalau jenis orang makan malam. Saya ni tak makan malam tapi adalah dalam sebulan tu sekali ke termakan lepas maghrib. Ya? Biasa makan sebelum maghrib lagi. Termakan lepas maghrib. Lepas tu pukul 8.45 nak solat terus. Taknya. 9 lebih jugalah solat. Itu pun ya Allah. Letih. Walaupun tidur lewat juga tapi nak solat isyak pukul 9 lebih tu letih. Jadi siapa yang kalau Kak Anis memang pukul 9 malam tu mungkin khusyuk solat, fadal. Tapi kalau pukul 9 malam tu dah melaluk macam saya ni, maka solat awal waktu lebih baik daripada solat lewat waktu bagi salatul isyak. Okey, apa lagi kelebihan salatul isyak ataupun keistimewaan? Okey, siapa boleh kongsi? Okey, ada ke? Kak Ain. Mana Kak Ain ni?
Assalamualaikum Ustaz. Kak Ayati. Ya. Kak Ada Hayati. sahabat saya ni. Okey, kejap je. Ada orang terbuka suara. Tunggu sekejap Kak Ustaz. Ain Kak Hayati dulu. Okey, ada sahabat saya ni dia memang Wah, Ustaz. dia memang dah mengamalkan dia sembahyang Isyak pukul 3 pagi tau Ustaz. Allahu Akbar. Sebab apa dia kata Dia nak combo lah. dia nak pastikan dia nak sembahyang tahajud sekali dia kata. Kalau dia tak buat macam tu, dia kata selalunya dia kata dia terlepas sebab dia kata bila dia tak sembahyang Isyak dia sentiasa berjaga-jaga mesti nak bangun juga. Dia kata macam tu. Macam mana tu Ustaz? Ada tu, bukan kawan puan je kan. Ada orang mengadu pada saya. Jadi dia nak combo. Combo ni ada masa bagus. Tapi kalau kita makan daging burger, ada 3 biji daging burger dalam 2 roti tu, tak bagus juga kan sebab dia tak baik untuk kesihatan. Kan? Okay. Combo makan combo begitu tak elok, maknanya dia mengutamakan solat tahajud bagus. Tapi dia mengabaikan kewajipan solat yang namanya Isyak. Yang mana Isyak waktu dia ni Puan Hayati, tolong maklumkan pada kawan, mengikut pandangan sebahagian kecil ulama, waktu Isyak tamat apabila separuh malam berdasarkan hadis ni. Wa waktu salatil Isya illa nisfil lail, solat Isyak tamat pada waktu pertengahan malam, al-lailil awsat, pertengahan malam, lebih kurang dalam pukul 1 pagi, 12.30 tu dah habis waktu salatul Isya. Sesiapa yang sengaja solat lebih pukul 1 pagi, lebih kurang 1 pagi, maka ia dianggap sebagai berdosa dan dia dianggap sebagai qada. Satu pandangan. Pandangan kedua yang dipegang oleh mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, apabila kita sengaja melewatkan salatul Isya lebih separuh malam, bererti kita telah solat pada waktu yang makruh. Kita solat 2 pagi sebagai contoh, waktu makruh. Dapat pahala tak? Bolehlah dapat pahala solat Isyak, tapi orang lain dapat pahala banyak, kita dapat pahala sedikit. Ibaratnya kalau membeli, orang lain beli handset tu harga 200, kita pun habis duit beli harga 600, kena tipu dengan orang. Rugilah kan? Baik, begitulah kalau kita solat Isyak pukul 3 pagi walaupun kita nak combo dengan tahajud, perbuatan tahajud tak ada masalah, tapi perbuatan melewatkan solat Isyak tu makruh. Bagi sesiapa yang tertidur, bagi siapa yang terlupa, tak apalah. Dia ada masa untuk dia qada. Tapi bagi siapa yang sengaja tak boleh. Tak boleh. Kat sana kita ada share hadis semalam. Kita ada share hadis dalam grup semalam ya. Tak, bukan hadis tu Ustaz. Ustaz yang sebut ni yang solat Isyak yang lewat tu. Solat Isyak yang lewat tu. Itu dia bukan hadis Kak, dia syarahan ulama terhadap ni lah. Waktu Isyak berakhir apabila separuh malam, pertengahan malam. Okay, sebab akak belajar tu sebelum ni macam selagi belum masuk waktu next solat tu masih ada lah waktu tu kan. Jadi kalau ada dalil yang kuat tu bolehlah kita nak share kan. Itu pun betul juga. Selagi mana tak masuk waktu solat yang lain, tak habis lagi lah waktu tu. Tapi tak pakai untuk subuh dan untuk maghrib pun tak terpakai dalam mazhab Syafi'i. Dan waktu Isyak pun kalau kita tengok mazhab Syafi'i, selepas separuh malam tu waktu makruh. Okey, nanti Kak saya cuba cari fakta dalam mazhab Syafi'i untuk dikongsikan InsyaAllah. Kalau saya jumpa, saya share di dalam grup nanti. Jadi perbuatan kawan puan tu, Puan Hayati, ialah menyalahi sunnatun Nabi SAW. Okay, baik. Puan Aini kata 4 rakaat qabliyah Isyak seperti ibadat malam Al-Qadar. Bukan Puan Aini. Qabliyah Isyak tak ada. Tak ada satu hadis pun menceritakan tentang salat sunat sebelum Isyak. Itu ba'diyah. Okay, lepas solat Isyak, kita disunnahkan untuk solat 4 rakaat dan memang mencabar. Nak solat 2 rakaat lepas Isyak pun mencabar, pun lagi 4. Tetapi segala hadis yang menyatakan 4 rakaat selepas Isyak
fadilatnya sama dengan malam Al-Qadar, semuanya dhaif. Ya, semuanya dhaif. Saya mengesyorkan kita cukuplah pegang dengan hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW beramal dengan solat 4 rakaat selepas Isyak. Tak payah nak kait dengan malam Al-Qadar sebab dia punya kelebihan dia tu terlalu dahsyat sangat. Jadi 4 hadis-hadis rakaat yang dua salam tu, membicarakannya terlampau dhaif. Apa Kak? 4 rakaat 2 salam ke 4 rakaat 1 salam? Yang terbaik 2 salam. Adapun cerita orang kata 4 rakaat 1 salam, itu berdalilkan pandangan Ibn Mas'ud yang juga dhaif. Sedangkan ada hadis sahih menyatakan salatul lail masna masna. Solat solat malam ni dia 2 rakaat 2 rakaat. Bukannya 4 rakaat 1 salam, bukan. Itu menyalahi hadis yang sahih. Sebab tu kita nak hati apa benda saja yang disampaikan oleh ustaz, sama ada saya ke sesiapa saja dalam YouTube, jangan cepat kita nak ambil, kita sebar walaupun dia popular. Macam Zulkhairi ni tak popular. Tak popular. Macam ustaz yang sebut benda tu popular, kita pun nak sebar dia popular. Lepas tu bila orang kata kita pun hujah, ustaz ni sebut ke popular dia? Popular bukan bukti keilmuan. Ya, popular bukan bukti keilmuan. Macam Baik. Ustaz, Ya, macam ya. yang saya tanya yang dalam grup tu kan Ustaz. Kalau saya tak solat macam saya tanya mana lebih afdal, solat witir ke solat ba'diyah isyak, Ustaz kata solat je solat ba'diyah isyak 4 rakaat, witir buat 1. Macam tu kan? Witir buat 1 tu. Kalau kita tak larang. Mana sebab saya tak larang nak buat, kita nak buat witir 3 lagi. Jadi ba'diyah tu lebih didulukan daripada witir kan Ustaz kan? Dia memang kena solat ba'diyah dulu. Tapi kan solat yang Rasulullah tak tinggal tu ialah witir kan Ustaz sebelum tidur? Tak. Rasulullah tak tinggal sebelum tidur maksud Kak? Maksudnya solat witir tu Rasulullah akan solat sebelum tidur kan? Maksudnya Tak, bukan. Rasulullah akan solat witir dekat-dekat subuh. Cuma Rasulullah pernah solat witir pada awal malam dan pada pertengahan malam. Tapi yang pengamalan biasanya Nabi akan solat witir pada hujung dekat subuh. Lepas tu Nabi pun bagi keringanan. Siapa yang jenis tak bangun malam macam saya ni, solat witir sebelum tidur lah. Ataupun lepas solat isyak. Solat ba'diyah isyak dulu, baru solatul witir. Itu amalan Abu Bakar. Kerana Abu Bakar khawatir beliau tak sempat bangun tahajud. Jadi kalau kita rasa kita memang kaki tahajud, yang terbaiknya witir selepas tahajud. Okey. Salah faham. Salah faham. Dia macam siapa semalam sebut Kak Anis tu, Kak Aslinda ke siapa sebut? Minta maaf. Ini saya nak cerita je. Allah suka benda yang kecil asalkan konsisten. Tak, mana betul? Kak Linda. Allah suka yang, minta maaf ya, Allah suka yang konsisten walaupun kecil. Itu beza tu. Kalau kita kata Allah suka yang kecil asal konsisten, maknanya penting kita bagi sikit je sebab Allah suka yang sikit. Jangan bagi banyak konsisten, bagi sikit yang konsisten. Itu bahaya. Yang betulnya yang konsisten walaupun sedikit. Kalau banyak, masya-Allah ya, alhamdulillah. Okey, boleh? Kelebihan solat isyak juga kata Nabi SAW, siapa yang tahu kelebihan solat isyak pasti akan pergi solat walaupun terpaksa merangkak. Orang lelaki tambahnya walaupun dah penat sangat, sakit sebenarnya pergi juga walaupun merangkak. Dan memang ada orang tua kawasan saya ni, ada seorang pakcik itu umurnya dalam 63 je tapi dia badan dia sangat besar. Dia berjalan pun pelan-pelan bertungkat, pergi solat, ya Allah. Berjalan pun tak berapa larat. Ibu nak pergi solat juga Ada seorang pakcik tu pula, adik saya cerita dekat rumah dia, menangis sakit. Menangis. Tanya kenapa pakcik menangis kan? Dia kata dia terlepas solat subuh rasanya. Menangis. Itu pun, saya pun geram juga kalau terlepas solat Jumaat subuh kan, kita terlewat bangun, geram juga. Tapi tidaklah sampai nak menangis beria. Dia menangis.
Maknanya dia melekat dengan solat. Solat dengan dia tu ibarat air puasa dengan Milo yang dah sebati. Dah dikacau sebati, jadi tak boleh nak dipisahkan. Macam saya ni masak Milo tu bukan lain, tak campur lagi. Tak campur lagi. Kalau saya nak baru saya campur. Dia tu memang dah sebati dah. Memang dahsyat betul ya. Sangat dahsyat. Nabi kata kalau solat Isyak jamaah seperti mengerjakan berapa? Isyak jemaah seperti apa ibu-ibu? Apa nak jawab ni Kak Syida ni tunduk dia menulis je. Nak mengelak lah tu kalau dalam kelas kan. Betul. Buat-buat sibuk semua. Kita tulis nanti tak ingat nak share. Ustaz, kan selalunya solat jemaah ni orang lelaki kan Ustaz. Orang perempuan ni dia tak ambil caknas sangat tahu solat jemaah Isyak ni. Jadinya macam Terlupa lah. kita macam sebab orang perempuan solat di rumah. Jadinya kita pahala-pahala untuk orang solat apa, untuk kelebihan solat apa? Solat sendirian di rumah lah. Jadi apa kelebihan solat Isyak tu Ustaz. Okey. Kita apa saya faham isu kan nanti. Kelebihan solat Isyak jemaah seperti qiyamul lail separuh malam. Kemudiannya kita bangun subuh jemaah pula, kita dapat lagi qiyamul lail separuh malam. Jadi penuhlah qiyamul lail satu malam. Manakala ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, tak ada masalah. Yang penting Kak Syida support Dr. Rahma pergi ke masjid, maka dapatlah pahala tersebut. Tapi kalau Kak Syida halang, asyik ke masjid je, buat muka muncul ke masjid je. Dah sibuk. Tak pernah halang, memang sentiasa kan? Tak pernah, alhamdulillah saya tahu Kak tak halang, contoh je ya. Memang Dr. Rahman selalu pergi masjid. Tapi kalau kita buat macam tu, Dr. Rahman tu lah kerja je, lepas tu balik-balik sibuk ke masjid pula, kita pula dah geram dah. Muka suami ni nampak masa tidur je. Tu pun kalau buka lampu baru nampak. Kalau tutup lampu tak nampak juga kan, gelap je. Baik. Tapi kalau kita sokong, suami kena pergi ke masjid, tapi musim Covid janganlah. Memang dilarang pun. Dalam keadaan biasa. Jadi suami solat Isyak jemaah dapat qiyamul lail separuh malam, kita yang support ni pun dapat pahala yang sama. Kerana masing-masing ada posisi dalam ibadah. Yang penting kita redha dengan apa posisi yang Allah berikan. Kalau ibu-ibu nak perjuang sangat, contohnya kami pun nak solat jemaah di masjid. Lelaki je, kalau kami lagi alhamdulillah. Kita tukarlah posisi kita. Orang perempuan pula, wanita pula pergi ke masjid, kami orang lelaki duduk di rumah. Oh ya Allah, seronok. Tak dapat pergi masjid ni kira tak ada tanggungjawab lah. Dapat solat di rumah aja, dapat pahala penuh. Seronok lah. Tapi kami orang lelaki, kami terima itu ketentuan Allah. Penat macam mana pergilah ke surau. Ya, mengantuk macam mana pun pergilah ke surau. Sebab nak dapat tunaikan perintah daripada Nabi SAW kan. Jadi kaum ibu pula, sebab Rasulullah kata yang terbaik di rumah, maka taatlah perintah Rasulullah, solatlah di rumah, kecuali sekali-sekala ada majlis ilmu, ataupun ada apa-apa kita pun pergi ke masjid. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Siapa-siapa yang cakap tu suara macam ni? Yang Kak Syida kongsi tu, siapa yang tak mampu, tak khawatir bangun awal solat malam, maka witir awal malam. Tapi siapa yang dapat solat akhir malam, solat itu disaksikan oleh malaikat. Wow, ya. Tapi kena ingat tu, ini Indonesia punya terjemahan kot ya. Dia panggil DL. Macam mana baca DL? Mahlurah ke apa tu? Jadi dia L tu sebenarnya huruf apa ya? Z ke apa tu? Mahzurah. Indonesia memang dia tulis L lah. Abu Mahzurah namanya. Baik. Perempuan yang solat Isyak dan subuh jemaah dengan jemaah perempuan di rumah pun dapat kelebihan sama juga ke? Katanya Puan Supriyati. Ini direct message pada saya ya. Nanti Puan Supriyati kena buat message everyone dapat. Bukan direct message pada saya sahaja. Ya, puan-puan, ibu-ibu, solat Isyak di rumah ataupun solat apa di rumah, seorang diri ataupun berjemaah, pahalanya sama dengan solat orang lelaki jemaah 27 kali ganda. Orang lelaki nak dapat 27 kali ganda, kena solat jemaah.
Wanita yang penting dia sokong, Nabi kata kami terbaik solat di rumah, maka kami solat di rumah dapat ganjaran pahala 27 kali ganda. Namun kata Nabi juga, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kamu halang para wanita pergi solat di masjid. Maka jangan halang. Ya, sebab itu ulama kata kalau ada majlis ilmu, kaum wanita pun nak solat di masjid supaya terus dapat dengar majlis ilmu, silakan, tak ada masalah. Cuma di rumah menjadi pilihan, ya. Rumah adalah pilihan utama. Di Haramain lainlah kisahnya kan Ustaz, untuk wanita mesti nak ke masjid. Okey Kak Halina, saya punya kajian saya begini. Wallahu a'lam, jawapan yang sebenarnya bagi wanita ataupun bagi wanita Haramain, maknanya dia memang duduk di Mekah, sama ada dia orang Arab ke ataupun dia orang pendatang ke, yang memang duduk di Mekah, duduk di Madinah, dekat dengan Masjidil Haram, dekat Masjid Nabi sebagai contoh, ataupun dekatlah di mana-mana masjid di tanah haram tersebut, sebab solat yang ambil pahala Masjid Haram kan, di rumahnya tak jauh daripada kawasan Masjidil Haram, maka yang terbaik bagi kaum wanita ialah solat di rumah. Tapi bagi kita yang jarang-jarang pergi ke Mekah ni, sekali seumur hidup ada orang, 2 kali seumur hidup ada orang kan. Ada orang tu dah dekat-dekat nak hujung usia isyak dah, baru dapat pergi ke tanah haram. Itu pun dah tak larat dah, ya. Dan berapa ramai yang meninggal dunia di tanah haram. So bagi kita insya-Allah yang terbaik ialah solat di Masjid Al-Haramain. Itu Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabi SAW. Kecuali ada benda yang menyusahkan lah. Terutama di musim haji terlampau ramai, yang mana kalau kaum wanita pergi ada isu keselamatan, maka tak apalah, itu cerita lain. Oh, Kak Halina bermasuk ni kot ni. Ahlan Kak, ahlan. Okey, kita ada masa sikit lagi, silakan. Okey, Kak Halina ada apa? Silakan. Ada kat office. Kat office Ustaz. Ya? Sambil kerja Ustaz, sambil dengar. Okey. Ustaz, kalau kiranya kalau macam solat isyak ni, dia ada tempoh-tempoh dia kan, kalau macam kita melewat-lewatkan solat kan, solat isyak kan, jadinya kiranya berdosa jugalah kalau kita bukan setakat makruh, berdosa jugalah kalau kita melewat-lewatkan solat sampai kita macam bangun 3 pagi ataupun 4 pagi, macam kita tak dikirakan melewatkan solat ke Ustaz? Kalau mengikut pandangan mazhab, sebagian mazhab tadi, sebagian ulama memang haram dan berdosa lah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, ia masih dalam kerangka waktu solat, tapi waktu solat makruh. Jadi kalau selalu dibuat, dia kuatiri berdosa. Jadi tapi tak apa, yang puan buat tadi dia tak tahu. Dia tak tahu hukum. Jadi dia tak dikira berdosa. Cuma kita minta Puan Hayati supaya sampaikan pada beliau, tak boleh buat macam tu. Kalau boleh combo macam tu, pastilah sahabat Nabi pun pakat buat macam tu lah, sebab pakat bimbang Melaka tak salat isyak ni. Tapi ternyata bukan begitu. Ibadah ni dia ada mawaqit, ada waktu dia. Jadi tak bolehlah kita nak memandai-mandai dalam beribadah kan. InsyaAllah nanti saya sampaikan. Terima kasih Puan Hayati. Okay, baik. Satu lagi, waktu solat subuh ni dia bermula dengan terbit fajar sehinggalah terbitnya matahari. Bila terbit matahari tak boleh solat. Kerana apa? Kerana matahari ada di 2 tanduk syaitan. Bermaksud kita matahari terbit, masyarakat yang berada di timur menyembah matahari. Ya. Jadi mereka dikuasai oleh syaitan, mereka sembah matahari waktu tu. Maka kita nak elak daripada waktu ibadah sama dengan waktu ibadah penyembah matahari. Kita 10 minit je. Dan bila matahari terbenam, di barat pula ada orang sembah matahari, maka kita nak elak waktu ibadah sama dengan mereka. Because 10 minit je. Waktu tu tak dibenarkan untuk salat. Jadi puan-puan, semalam ada orang bagi tahu saya. Dan dia bukan dia seorang lah sebenarnya, ada orang lain pun sama. Tengok, sebab tu saya tanya tadi waktu solat kan, yang cuba tengok balik yang Kak Anis bagi tu. Okey. Yang Kak Anis bagi tu saya ni balik, saya copy balik. Saya bagi balik kat bawah ni.
Okay, saya tanya tadi pada puan-puan, kakak-kakak sekalian, bila syuruk, bila tamat waktu subuh, 7-9 minit waktu syuruk. Jadi semalam ada orang message saya, dia sebut, selama ni saya solat isyraq pada waktu syuruk. Isyraq pada waktu syuruk. Jadi salah lah sebut sama ni. Kata memang salah lah ya, memang salah. Tapi tak apa, puan jangan bimbang, tak berdosa kerana tak tahu. Kita keliru, tak berdosa. Yang sepatutnya 7-9 minit ni waktu syuruk. Waktu haram salat. Waktu duha bila? Okey, siapa yang tahu waktu duha bila? Soalan cukup emas. Selalunya 28 minit selepas syuruk. Oh, nasib baik saya tak janji nak grab food kat Selina ni kan. Dia dah habis duit aku. Asyik dah nyelat je Ustaz. Oh, Tak, saya bukan ni. Tapi sebenarnya saya tak pandai grab food. Tak saya belanja habis orang kat sini. Sebab orang kat sini selalu belanja saya makan . Okey. Tapi memang tak pandai pun. Tak, jangan terasa hati ya. Tambah 28 minit. Itu fatwa dah. Tambah 28 minit. Jadi 7.37. 7.37 boleh solat duha. Okey, waktu isyraq bila waktu isyraq? Waktu isyraq khilaf ulama. Ada kata 3 minit, ada kata 5 minit, ada kata 10 minit, ada kata 12, ada kata 15, ada kata 20. Jadi sebenarnya tak tahu apa jawapan yang sebenarnya. Belum ada kajian. Saya sendiri mencadangkan kita ambil 10 minit lah. 10 minit. Jadi 7-9 minit haram solat. 7-19 minit baru boleh solat. Namanya solatul isyraq. Dan solat isyraq ni pun ulama bahas. Isyraq dengan duha ni sama ke beza? Jadi ada ulama kata beza. Isyraq lah. Nama pun beza dah. Tapi ada ulama kata sama je. Cuma isyraq ni dipanggil sebagai duha kecil. Dia waktu duha kecil. Saya ni duha besar. Duha abang, iaitu duha adik. Macam itulah dia kata. Itulah Ustaz selalu disebut sebagai awal, solat duha awal. Dan solat duha awal, jadi maksudnya kalau siapa yang dah buat solat isyraq tu dah solat duha awal, jadi tak payahlah buat duha lagi. Betul ke? Boleh selamat lah Kak Taklah itu yang saya belajar. Macam tu. Kakak belajar macam tu. Ustaz share aja. Ya, dalam buku adalah dia bagi kita kitab-kitab yang kita kena baca. Dia share kata solat isyraq itu sama je dengan solat duha, cuma dia awal. Jadi kalau dalam tapi dia kata solat duha yang terbaik ialah sekitar jam 11.30 12 tu. 11 pagi tu yang terbaik kan? Dia kata yang tu masa matahari dah macam hampir tegak lah, dia kata yang tu yang terbaik untuk solatnya. Cuma solat isyraq tu ada juga dia kata fadilat dia sebab tu yang akan nak tanya ni. Betul ke solat isyraq tu seperti mengerjakan haji dan umrah tu? Okey. Ada dengar Ustaz itu. Ada dengar juga tu. Masa ada sabar-sabar Kak Alina dulu. Masa selalulah kalau pergi umrah ke pergi haji itu pun memang kita orang memang buat tu. Memang lepas subuh kita stay masjid sampai syuruk, kita solat syuruk and then Isyraq. Solat sunat isyraq dan lepas tu solat sunat duha. Okay. Sebab solat duha kan 28 minit selepas syuruk. Yang isyraq ni 15 minit macam tu. Solat kita sunat isyraq and then solat sunat duha dan baru balik. Dia macam ni betul ke hadis tu Ustaz, dapat pahala umrah tu? Okey. Dapat pahala umrah kalau Kak pergi ke Mekah tu buat umrah, dapat pahala umrah. Lepas tu dia tidak ada satu pun hadis menyatakan sesiapa yang solat isyraq dapat pahala umrah. Sahih tak ada, dhaif tak ada, maudhu' pun tak ada. Ada, habis tu mana datang tu? Okey, mana datang tu? Habis beramal dah ni. Sabar dulu. Jangan gelabah lagi kan. Okey. Macam mana nak saya nak cari saya pun tak tahu. Cari fadilat solat sunat isyraq kot. Itulah.
Sekejap, saya cuba dulu kita sama-sama cari. Saya tak tahu dia punya keyword dia tu apa dia, saya tak ingat. Dan Ada apa- pun. Tak apa, dah dia jumpa dah, alhamdulillah. dan satu lagi Ustaz, syarat dia nak dapat umrah tu, nak dapat umrah ke haji tu, dia mestilah solat subuh tu dengan diikuti dengan zikir-zikir ni, lepas tu solat isyrak tu. Kalau katakan kita lepas solat subuh, lepas tu kita pergi dapur masak apa semua, dia tak jadi. Contoh saya dah alamak, ada pula macam tu kan. Dia kalau macam tu dia macam terbalik kes malam tu lah. Buat sedikit asal konsisten walaupun sedikit kan. Ini hadis dia. Cuba tengok kakak-kakak sekalian, tengok. Man sallal ghadah. Saya besarkanlah. Okay. Man sallal ghadah fi jama'atin, siapa yang solat ghadah, yakni subuh dalam jemaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbit matahari, yakni isyraq, bukan syuruk hingga isyraq. Summa salla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat isyraq ataupun duha. Tak kisahlah, dia duduk sampai duha pukul 8 baru dia nak salat pun boleh. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Seakan-akan dia mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Seakan-akan. Seakan-akan. Bukannya solat isyraq 2 rakaat. Bukannya solat isyraq 2 rakaat dengan syarat tak? Bukan juga. Dengan syarat tak? Dia mula begini. Siapa yang solat subuh jamaah bagi orang lelaki, kemudian dia duduk berzikir pada Allah, kemudian dia tambah lagi dengan solat 2 rakaat, baru dapat pahala haji dan umrah secara sempurna tadi. Jadi bukannya solat isyraq dapat pahala haji dan umrah. Dan bukan juga kalau solat isyraq dengan syarat subuh dulu, tak. Dia mula, ayatnya bermula siapa yang solat subuh je. Solat subuh tu. Kemudian duduk Maksudnya apa? berzikir Solat sampai sunat terbit apa-apa matahari. je lah. Ya? Solat sunat tu boleh jadi solat sunat apa-apa je lah. Boleh jadi solat sunat isyraq boleh, solat sunat duha pun boleh. Tapi dia bukannya, sebab ada seorang ustaz buat buku, dia tulis macam tu, pahala kecil tapi ganjaran, amalan kecil tapi ganjaran besar kan. Solat isyraq seperti haji dan umrah. Mana betul? Bukan Nabi sembang pasal solat isyraq. Nabi sembang soal orang yang solat subuh jemaah atau kaum ibu sendirian, kemudian berzikir sampai isyraq ataupun sampai duha, kemudian dia pun solat 2 rakaat. Tapi itu pun ulama khilaf, hadis ni sahih ke dhaif. Tapi selalunya Ustaz, akak dengar dia bukan 2 rakaat. Dia 4 rakaat, 2-2. 2 rakaat je. Tu hadis, ni hadis ke apa ni? Hadis. So maknanya lebih betul lah, 2 je sebenarnya. 2 sahaja. Maksud tak 2 sahaja apa? 2 sahaja rakaat. Kan Nahlina selalu apa? 2 ke 4? Tak, itu cerita repot lah Kak. 2 4, kalau buat 4 lagi baik. Kalau buat 8 lagi baik. Itu cerita lain pula. Okay. Maknanya dia nak ceritanya paling kurang lah 2. Boleh 2, 4 semua. Macam mana Kak? Tak jelas. Selalu saya buat 2 je. Selalu akak buat 2 je kalau isyraq tu. Alah okey Kak, saya tak buat pun. Kak ni rajin sangat. Buat 2. Yalah, Buat waktu 2 je. Saya tak buat apa-apa pun. Okey, baik. Maknanya, tapi ada ulama kata sahih, ada ulama kata dhaif, ada ulama Jadi kata Ustaz, hasan. kalau kita bahas tadi, betul lah macam akak belajar, maksudnya selepas solat subuh tu kena duduk berzikir-zikir dulu. Maksudnya jangan putuskan. Kalau macam kita pergi masak air ke, panaskan tu ke, tak jadilah Ustaz. Tak juga. Dia tak begitu Kak. So macam mana tu? Dia tak begitu sebab hadis ini dia tak boleh difahami dengan literal. Apalagi memang kita maklum, kebanyakan kita tak mampu macam tu, kecuali kita pergi buat umrah, memang kita boleh duduk lah. Atau kita duduk di masjid, tak kerja memang boleh buat lah. Tapi kita semua ada kerja masing-masing kan. Jadi satunya kita kena ingat, zikir pada Allah ni termasuk majlis ilmu.
Jadi sesiapa yang duduk mendengar kuliah ilmu dan kuliah ilmu tak ada soal jawab pun termasuk. Ataupun sambil tu dia buat kerja lain tapi dia berzikir. Yang penting dia ingat pada Allah walaupun dia buat kerja lain. Cuma kalau dia duduk itu terbaik. Semua keadaan dia duduk ni dia tak ni ada ahwal yang terbaik, keadaan yang terbaik. Tetapi dia tidak menafikan orang yang buat kerja dengan syarat dia berzikir dan sampai masa dia pun salat 2 rakaat. Jadi kefahaman tentang hadis itu sendiri pun dia kena tengok syarahan ulama. Tapi macam saya sebut, ada ulama kata hadis ini sahih, ada yang kata dhaif, ada kata hasan. Ya. Jadi kalau kita tengok ni, kita tengok pandangan Ibn Utsaimin sebagai contoh. Okey. Man jalasa, siapa yang duduk di tempat solatnya. Okey, yang kata terbaik ni. Sorry. Imam Syekh Ibn Utsaimin ditanya tentang soalan tentang hadis tadi. Maka dia pun ditanya, hal makna zalika anna man fa'ala hadha falau mislu ajri al-hajj wal umrah am kaisa zalik? Adakah ini bermakna siapa yang duduk lepas subuh tu kemudiannya solat 2 rakaat tadi dapat pahala haji dan umrah ataupun bagaimana? Maka kata Ibn Utsaimin, awalan, yang pertama kata dia. Awalan, hadzal hadis fihi maqal. Hadis ini ada macam-macam pandangan, ada orang kritik, ya, ada orang kritik. Fa inna katsiran minal huffaz dha'afuhu, kebanyakan pakar dalam bidang hadis, hafiz dalam bidang hadis menyatakan hadis ini tarhabnya ialah dhaif. Baik, satu. Yang kedua, ala taqdir sihhatihi, kalaulah kita anggap hadis ini sahih, fasawab la qiyasa fihi, qad yusabul insanu ala amalin qalil sawabu amalin katsir. Kalau kita kata hadis ini sahih sekalipun tak ada masalah. Kerana Allah boleh bagi pahala yang banyak terhadap amalan yang kecil. Kerana dia panggil pahala ni datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah boleh bagi. Okey. Sekarang ni kita tengok pula apa wa amal farqu baina hadzal julus wa baina adil haji wal sekian. Okey. Okey, cukuplah. Yang ni saya lupa macam mana dah dia punya perbahasan tentang al-ijza. Sekejap وَقَدْ اشْتَهَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ قَوْلُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُشَابِهِ لَا فِي الْإِجْزَاءِ. Okey, macam ni. Persamaan dia dari sudut pahala boleh bagi. Tapi bukan daripada sudut bila kita dah buat benda macam ni maka kita pun terlepas daripada menunaikan haji dan umrah. Tak. Pahala Allah boleh bagi banyak. Tak ada masalah. Macam ni lah contoh. Contohnya saya pernah minta kawan saya tolong buatkan satu PowerPoint slide untuk saya bentang. Dia kata buat ringkas-ringkas je lah. Tiba-tiba dia buat ringkas sungguh. Sampaikan saya pun tak nak guna slide dia. Yang tak nak guna lah, saya tak guna pun slide dia. Tapi dia dah buat, dia dah usaha buat. Cuma kualitinya tak ada. Dia dah ambil masa dah dalam beberapa ketika untuk buat kan. Maka saya tetap bayar dia, saya bagi pada dia sebab saya pun nak tolong dia sekali. Ambil lah RM100 ni. Dia pun buat kerja ala kadar pun dapat RM100. Ya, bab balasan yang kita nak bagi tu tak apa, itu atas kita nak bagi banyak tu kan. Walaupun kerjanya tak seberapa. Dan ramai pun orang kalangan kita buat macam tu. Kadang-kadang nak tolong orang susah kan. Kita tanya dia, berapa ni makcik kerepek ni? RM3-10 nak. Kita pun ambil, kita bayar RM50. RM40 lagi tu tak apalah. Bukan nak sedekah pun tapi nak bayar RM50. Dan nak anggap harga kerepek ni besar, saya nak bayar banyak, RM50. Kenapa? Padahal sikit je sepatutnya kita bayar lebih. Allah boleh bayar lebih pada kita. Ya, Allah boleh bayar lebih, tak ada masalah. Tapi adakah itu bermakna kita telah terlepas daripada menunaikan haji dan umrah? Tak. Tapi ceritanya, bukannya solat sunat isyraq dia dapat pahala demikian. Ceritanya orang yang mana lepas solat subuh tu,
dia solat subuh jemaah bagi orang lelaki, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ataupun kalau dia tak mampu berzikir dalam keadaan duduk tu, dia macam mana pun dia berzikir kepada Allah sambil dia buat kerja yang lain, sambil dia buat kereta sebagai contoh pergi tempat kerja, dia berzikir pada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat, maka seakan-akan mendapat pahala haji, seakan-akan ka'ajri seakan-akan pahala haji dan umrah yang sempurna. Wallahualam. Oh, kita dah tepi masa maaf Ibu. Kalau buat solat ni memang tak habis Ustaz. Memang tak habis. Hari ni sebenarnya waktu tu solat aja kan? Waktu solat je. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama, terima kasih juga. Hari ni kan Ustaz barulah dapatlah sedikit gambaran berkenaan dengan yang diviralkan dekat medsos lah kan, pasal ganjaran solat selepas solat Isyraq tu kan. Jadinya memanglah sebab kita percayalah, kita nak grab lah pahala yang dijanjikan tu kan. Bila Ustaz macam ni seakan-akan tu kan. Jadi bukan menafikan yang kita ni kena berdosa untuk pergi menggunakan haji dan umrah lah kan. Okey. Alhamdulillah atas penjelasan hari ni. Tak apa Ustaz, masih sikit pun. Ustaz nak makan ke? Alhamdulillah dah makan. Alhamdulillah. So insyaAllah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsira atas penjelasan pagi ni. Tu penuhlah notanya, kalau masuk tu benda tu penuhlah tulisan dia. Oh ya, Alhamdulillah. Ustaz nak tanya Ustaz satu. Oh, Kak Ain, sila Kak Ain. Apa hukumnya Ustaz sekiranya bila seseorang tu dia bangun lambat untuk subuh, lepas tu dia semayang subuh dulu, lepas tu dia nak juga solat sunat subuh tu, boleh ke buat selepas tu? Dia macam ni Kak Ain, saya cerita ringkas je. Sekarang subuh habis 79 minit Kak. Ya. Kalau Kak bangun, contohlah Kak dah bersedia nak solat tu pukul 6.50, maka Kak sempat lagi solat sunat subuh. Solat sunat subuh dulu dalam 1 minit 2 minit, ringkas. Tak payah baca surah lepas Fatihah, kemudian solat subuh. Jadi pastikan tamat pukul 7-9 minit tu kena tamat dah lah. Baik. Tapi kalau Kak bersedia untuk solat tu dah pukul 7 baru sedia nak solat, yelah bangun tu mestilah nak ke toilet dulu, nak gosok gigi, barulah kita ambil wuduk kan. Benda paling asas lah, ke toilet, gosok gigi, ambil wuduk, mandi, belakang kira dulu. Pukul 7 baru kita sedia untuk solat. Ada 9 minit lagi. Maka di situ solat subuh dulu. Habis solat subuh jangan qada terus, sebab itu waktu larangan solat kan, 10 minit kan. Jadi 7-9 minit sampai 7.19 jangan solat. Jadi dalam pukul 7.20, 7.30 ataupun pukul berapa tu barulah boleh qada solat sunat subuh. Oh, macam tu. Tapi kalaulah semalam ada orang layan bola, pengsan terus. Bukan saya lah Pukul 7.30 baru bangun. 7.30 bangun terkejut. Okay, baik. Sekarang jangan kalut. Semua orang bangun tu kalut. Kenapa nak kalut? Waktu dah habis dah. Waktu dah habis, tak payah nak kalut-kalut. Bangun, tenang, relax, siap semua. Mulakan dengan solat sunat subuh dulu, barulah solatus subuh. Tapi Ustaz, dua-dua tu kalau orang Ustaz. Okey, semula sila Kak Ain dulu. katalah dalam masa 9 minit tu kan, ada orang kan dia semayang cepat tau Ustaz. Tapi dia nak juga semayang sunat tu dalam waktu itulah waktu yang terakhir tu. Yang terakhir tu maknanya dia semayang subuh dulu, lepas tu dia buat solat sunat subuh. Boleh ke Ustaz? Maknanya sempat dalam 9 minit tu. Tapi dia dahulukan solat fardu lah. Maknanya boleh. Dia begini Kak. Contohlah. Contoh kita bangun tu, kita ingatkan kita tak sempat dah. Kita pun solat subuh. Lepas solat subuh kita tengok jam. Ada lagi 2 minit rupa-rupanya. Tak habis lagi subuh. Baru 7 minit. Boleh tak kita nak qada terus? Boleh. Tapi janganlah 9 minit tu kita semayang laju. Yalah. Solat tenang lebih baik daripada kita nak solat sunat subuh tu kan. Solat tenang, relax itu lebih baik. Sebab tu saya katakan bukan solat laju tapi solat ringkas.
kalau kita nak cepat kan, solat ringkas. Jadi dalam kes ini kalau kita dah siap solat subuh, tengok-tengok ada 2 minit lagi, bolehlah kita qada solat ya. Okey, siapa Tapi yang set tadi? Okey. Tapi maknanya Ustaz, katalah bukanlah dalam masa 10 minit, maknanya katalah lebih waktu lah, maknanya katalah dalam masa 15 minit lah, maknanya boleh buat 2 solat kan? Tapi dia choose to buat solat subuh dulu instead of Baru buat solat sunat. baru solat sunat. Boleh ke Ustaz? Kalau dia sengaja berbuat demikian, dia telah menyalahi sunnah. Kalau dia tak sengaja, dia bimbang dia tak sempat subuh, maka dia solat subuh dulu, tengok-tengok ada masa, tak apa. Tapi kalau sengaja dia berbuat demikian, dia khawatiri solatnya tak diterima dan dia khawatiri dia melakukan perbuatan yang bid'ah lah. Sebab dia solat qobliyah buat selepas. Tanpa saya menafikan, ada je ulama kata solat qobliyah boleh buat selepas. Tapi itu pandangan yang itu dalam pandangan mazhab Syafi'i pun, tapi itu pandangan yang pelik. Pandangan yang pelik, yang pandangan yang tak kita takkan dengar lah ulama lain sembang pun jadi kalau sengaja solat sunat subuh selepas solat subuh, walaupun ada ulama kata boleh, namun benda tu menyalahi sunnah Nabi. Sebab Nabi buat sebelum. Jadi tak elok lah buat kan Ustaz? Tidak elok lah, kita katakan ni. Ya. Kalau kata ada ulama kata, semua benda ada ulama kata. Makan buaya pun ada ulama kata. Adakah kita nak makan buaya sebab ada ulama kata makan buaya? Lah, janganlah macam tu. Ulama kata tu sebelum ada kajian makan buaya ni elok tak elok. Dah kalau orang buat kajian makan buaya ni tak elok, janganlah makan. Banyak lagi makanan lain boleh kita makan Sebaik-baiknya kita buatlah secara yang mana baginda Rasulullah buat. Ya, betul. Kasih banyak Halina ya. Ulul albab ni kena saring dulu. Jangan cepat terima walaupun dia famous. Sebab tu ada ulama kan, dia bagi jawapan sangat sinis. Orang tanya dia, Tuan Guru, Tuan Syekh, saya dengar ada dalam radio orang mengajar, radio ke televisyen, orang mengajar sekian-sekian. Apa jawapan Tuan Syekh? Dia kata, sejak bila TV jadi sumber ilmu? Tu je. Walaupun yang mengajar tu ustaz dalam televisyen, tapi nak ceritanya jangan kita kerana populariti seseorang kita menganggap dia betul. Ilmu bukan terletak pada populariti. Ilmu terletak pada orang yang belajar, yang mengaji dan mengkaji. Baik. Okey, kita boleh berhenti di sini ya. Kita dah lebih masa 20 minit dah, insya-Allah. Saya nak katakan soalan tadi Kak Salina. Kak Salina tadi kan? Okey, Kak Salina. Tadi akak cuma nak clarify tu yang Ustaz kata kalau kata dah bangun lambat, 7:30 dah bangun, lepas tu solat sunat subuh, lepas tu solat subuh. Kedua-duanya tu dikira sebagai qada lah Ustaz. Kedua-duanya dikira sebagai qada walaupun kita tidak niat qada. Oh, tak payah niat qada. Kita solat je lah saja aku solat sunat subuh 2 rakaat. Yes, nak niat qada boleh, tak nak niat qada pun boleh. Tapi realitinya bila solat lebih daripada waktu, itulah qada. Okay. Faham. Taklah pula kalau macam bertangguh, tak apalah pukul 10 lah nanti solat. tak boleh macam tu ya, tak boleh. Maksudnya memang kita terdesak. Kita bersihkan diri dan sebagainya baru tak tergesa-gesa, tapi still awal waktu lah. Ya. Baik saja bangun. Dia kadang-kadang kan saya pun pernah berlaku dulu tapi jaranglah berlaku. Kita penat balik kampung. Kita balik sampai pukul berapa pagi kan. Kita tidur sedar-sedar pukul 8. Benda tak adalah berlaku sekali kot. Semua hidup ataupun 2 kali lah kan. Kita pun manusia yang lemah kan. Biasanya saya kalau pukul 4 sampai tu tak tidur dah lah. Tunggu subuh je lah kan. Ataupun tidur atas kerusi je. Tapi pernah kita bangun terlewat. Jadi dalam keadaan kita telah melakukan kesilapan, nastaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kita tertidur, insya-Allah Allah tak kira. Jadi kita kena jaga maruah. Jangan bangun terkalut. Ya Allah, kenapa tak kejut, tak bangun subuh lagi, habis semua anak saudara tengok. Nah, ayah ngah tak bangun solat lagi. Bangun tu relax, tenang, buat macam kita dah solat. Bagi masa bilik air tu kono-kono tak ada apalah.
Lepas tu masuk bilik, solatlah diam-diam. Jangan kita duduk bising kerana kita ada soal menjaga maruah. Sebab tu Nabi ajar kalau sesiapa yang dia terbatal solat dia mungkin terbuang angin dalam solat, maka keluar tu pegang hidung. Oh, konon-kononnya hingus sebab buat bunyi hingus sedikit atau konon keluar darah. Padahal dah buat benda yang membatalkan solat kan. Tapi Nabi ajar jaga maruah. Ya, jaga maruah. Jangan kita keluar tu kita buat tak tahu gitu je kan. Menimbulkan syak sangka orang. Buat ni macam ada hingus ke apa ke. Macam tu. Itu cara dia. Allah Allah. Kak, terima kasih banyak Kak. Bibu, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Hari ini insyaAllah kita jumpa minggu depan dengan topik yang baru. Jika ada persoalan sila ke rujuk pada grup ya, insyaAllah. Banyak bincangan kat grup tadi. Terima kasih Ustaz ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Lepas lah hari ni. Tak dapat nak join. File albab tadi. Tak pada tak rakaman. Sabina pun sama. Saya separuh ni. Belah dua ni. Topik best juga ni sebab solat kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Tak apa, dapat. Tak apalah tengok rakaman dah set insyaAllah yang di albab tu kan. Terima kasih semua, insyaAllah kita sambung hadis seterusnya pada minggu hadapan ya. Jazakumullah khairan katsiran atas keberadaan pagi ini. So kita endkan sesi pagi. Terima kasih Kak Syida. Normal. Assalamualaikum. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, saya endkan sesi pagi ini dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.